Okay, dan kita mute-kan dulu mikrofon. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amtah lana hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana futuhal arifin wa razuqna faman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bi sudurana wasta'mil bi abdanana wa taliq bi alsinatana wa qawwi bi ajannana wa sna' bi afhamana wa qawwi bi azamana bi hawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran sekali lagi kepada Allah SWT yang telah mengaturkan kita, mengizinkan kita untuk bersama sekali lagi di pagi Rabu untuk meneruskan perkongsian kita dalam usaha kita untuk menguasai, ya. So katanya ialah menguasai. Menguasai ini bermakna apa? Betul-betul mahir, ya. Ilmu Al-Quran ni bukan kita nak setakat bertajwid saja ataupun kita setakat nak memahami terjemahan saja, tetapi ada banyak aspek yang kita perlu pelajari untuk kita menguasai. Maknanya kita betul-betul mahir dan boleh memahami isi kandungan ayat-ayat Al-Quran itu supaya dia jadikan huda, ya. Untuk menjadikan huda ni kita kena betul-betul faham, ya. Kita tidak boleh faham separuh jalan ataupun faham sikit-sikit, kenal sikit-sikit, tak cukup, ya. Untuk menjadikan dia huda macam manual lah. Untuk kita menggunakan manual tu kita kena betul-betul memahami dia, ya. Luas dan dalamnya isi kandungan satu-satu manual tu perlu kita kuasai dengan baik. Itulah tujuannya kita mengadakan program-program, ya, perkongsian, sama ada program di pagi ni ataupun kelas-kelas intensif dan juga kelas-kelas intermediate, ya, kepada rakan-rakan yang telah sampai ke tahap intermediate. Semua tu bertujuan untuk membina kemahiran secara bermujahadah, hanya bukannya santai-santai, ya. Ramai di antara kita saya tengok nak belajar secara santai. Saya pun tak faham, ya, kenapa nak santai belajar. Tak boleh, ya. Macam saya membuat dulu mengambil PhD tu, dia tak ada santai, dia kena bermujahadah, betul-betul mengkaji, meneliti, membahaskan, buat critical thinking lagi. Tidak semestinya pendapat-pendapat yang sumber-sumber yang kita ambil tu diaturkan dengan cara yang terbaik, ya. Kita kena olahkan dengan lebih baik, ya. Kadang-kadang sumber-sumber ataupun pendapat-pendapat perlu diperbaiki lagi. Tak semestinya kita, kalau kita membuat rujukan, kita terus pakai, tidak. Itu bukan caranya, ya. Kita kena membuat beberapa rujukan, dan dalam beberapa rujukan yang kita gunakan tu, kita buat rumusan kita sendiri. Nah, itulah ilmu kita, yang bukannya kita ambil buku kemudian kita copy and paste saja daripada buku, ya. Kita tengok ada buku, kita pergi ambil dan kita kata kita mengikut buku ni beginilah perkongsiannya ataupun perbahasannya. Tidak, ya. Kita kena lihat, ya, beberapa rujukan supaya rujukan kita tu menyeluruh, ya. Kalau tidak, kita menggunakan satu sumber, satu buku saja, kita akan terpaut dengan cara pengarang itu saja, bukan, ya. Sebab ilmu ni bukannya dipunyai oleh seorang saja. Ilmu ni luas, yang perlu kita pun sebenarnya memainkan peranan dalam membentuk ilmu tu, ya, menguruskan dan mengaturkannya supaya dia tersusun dengan baik,
Dan kalau kita menyampaikannya kepada rakan-rakan kita yang lain, kita menyampaikannya dengan kefahaman kita, ya. Bukannya kita ambil satu buku, kita baca untuk kawan kita, ya. Tidak, itu bukan caranya mengajar, ya. Mengajar ialah kita mesti ada ilmu sendiri yang kita telah rumuskan, ya, daripada banyak sumber-sumber, ya. Jadi daripada situlah kita membina ilmu dan kefahaman kita sendiri. Jadi ilmu yang kita nak sampaikan tu kerana kita faham, ya. Dan kita olahkan bahan-bahan tu mengikut kesesuaian cara kita menyampai, ya. Okey, hari ini kita terus berkongsikan ayat ke-10. Saya kongsikan skrin seperti biasa. Kita ambil digital Al-Quran, Al-Quran tafsir dan perkata ni, ataupun bahasa Inggeris di mana Al-Quran tafsir and byword, ya, ke ayat ke-10. Sekarang ni, hari ini kita akan berkongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan kepada 3 kalimah seterusnya daripada semalam kita melihat kalimah maradun, ya. Maradun ialah kalimah yang ketiga. Kalau kita nak kongsikan perkongsian semalam tentang kalimah maradun tu ialah kita mengenal pasti dia adalah satu kata nama, ya. Kumpulan dia ialah kata nama. So bila kata nama, kita perlu mengenal 4 ciri dia, ya. 4 ciri. Kata nama tu pertama sekali, ciri yang pertama ialah kita panggilkan ta'yin, iaitu sama ada dia nakirah ataupun ma'rifah. Okey, macam mana kita nak mengenal dia nakirah ataupun ma'rifah? Kalau nakirah, dia bertanwin, huruf terakhir itu bertanwin dan dia tidak ada alif lam ta'rifah. Itu kalau ta'yinnya nakirah. Kalau kalimah tu ma'rifah pula bagaimana? Ma'rifah tu dia tidak ada tanwin, tetapi dia ada alif lam ta'rifah, ya. Sebagai contohnya kita ambil yang senang, an-nasi. Ni an-nasi ni ialah isim ma'rifah. Dia ada alif lam ta'rifah dan sin tu tidak bertanwin. Itulah tanda dia, ya. Tanda ciri yang kedua. Dan bila kita tengok sama ada alif lam ta'rifah ataupun bertanwin, confirm kalimah tu adalah kalimah ismun, sebab kalimah fa'ilun dan kalimah harfun tidak mengambil tanwin dan tidak akan mengambil alif lam ta'rifah. Okey, ciri yang kedua kita kongsi semalam ialah setiap kalimah ismun tu dia mempunyai jantina. Ya, jantina dalam bahasa Arab ada 2 saja, iaitu muzakkar ataupun muannas. Muzakkar ni untuk kalimah yang mengambil ciri maskulin. Bahasa Inggeris dia maskulin, ya. Sekarang ni maskulin pun digunakan dalam bahasa Melayu dah. maskulin, ya, boleh gunakan maskulin dah. Ya, ataupun lebih baik gunakan muzakkar lah, lagi tepat lah. Ya, ataupun kalimah tu boleh jadi muannas. Muannas, ya. Muannas ialah feminin. Feminin pun digunakan dalam bahasa Melayu sekarang. F-I-M-I-N-I-N. Boleh guna feminin. Ya, yang terbaiknya gunakan muannas. Kita ambil original definition ataupun ciri daripada bahasa Arab tu sendiri, ya, sama ada muzakkar ataupun muannas. Dalam konteks ni maradun ialah kalimah yang muzakkar. Dan ciri ketiga ialah bilangan, sama ada kata nama tu mufrad iaitu tunggal ataupun musanna 2 ataupun jamak. Jamak ni ialah lebih pada 2, 3 ke atas. 3, 10, 100, 1000, 2000, semua tu masuk dalam kumpulan jamak, ya. So bila jamak ni kita tengok jantina dia bagaimana. Ya, jantina jamak ni boleh jadi kalau semua lelaki kita panggilkan muzakkar. Kalau semua perempuan bilang jantina dia muannas, ya. Tetapi kalau kumpulan tu bercampur lelaki dan perempuan, dia juga menggunakan jantina muzakkar. So maknanya muzakkar ni ada dua kategori. Pertamanya kalau 10 orang tu semua lelaki, itu muzakkar.
Tetapi dalam 10 orang tu ada 7 lelaki, 3 perempuan. Ya, ataupun 5 perempuan, 5 lelaki bercampur dalam satu kumpulan, dia akan mengambil jantina muzakkar juga. Ya, itulah peranan jantina di dalam kalimah-kalimah Al-Quran. Dan akhir sekali ciri yang keempat ialah ya kita panggilkan i'rab. I'rab ialah status, bukannya tanda, ya. Jangan confuse. Nah, ya, bila kita menerangkan i'rab bukannya tanda, ya, bukannya baris. Baris tu hanya tanda saja kepada status. Yang kita nak faham ialah status kalimah tu. Bila dia marfu', apakah status dia? Ya, isim yang marfu', status dia ialah nominatif. Dia berdikari. Dialah cerita utama. Dialah subject matter. Nah, ya, dalam ayat itu. Itu status dipanggilkan marfu'. Tanda dia, huruf terakhir itu ditanda dengan balik dhammah. Jadi dhammah bukannya marfu', ya, ingat, ya. Dhammah bukannya marfu'. Dhammah hanya tanda kepada kalimah yang mengambil i'rab yang marfu'. Dia boleh jadi mansub. Mansub ni status dia apa? Status dia dalam keadaan dia terkesan dengan kalimah lain ke atasnya. Kadang-kadang kalimah itu mengambil bentuk kata kerja yang melakukan sesuatu ke atas kalimah tu. Jadi kalimah itu tadi menjadi objek. So objek dia mengambil status yang mansub. Kadang-kadang dia bukan objek pun, ya. Dia dan status dia kadang-kadang dia tu isim inna sebagai contoh. Dia bukan objek, dia isim inna. So kerana adanya kalimah inna tu, jadi kalimah selepas tu terkesan dengan adanya inna tu, maka dia juga perlu mengambil status yang mansub, ya, mansub. Tanda dia huruf terakhir itu baris atas. Itu hanya tanda, bukannya i'rab. Ya. Dan kes lain dia bukannya objek, ya, dan bukannya isim kepada inna. Dia adalah khabar kepada kana sebagai contoh. Ya, khabar kepada kana. So dia juga mengambil status yang mansub. Ya, kadang-kadang tak ada pun baris atas kepada kalimah tu, ya. Sebab baris hanya tanda saja, tapi dia tetap mansub. Ya, itu status yang dalam konteks maradun, i'rabnya ialah dia berbaris dhammah, bermakna dia marfu', dia adalah subject matter. Ya, dalam bahagian fi qulubihim maradun, apakah subjek utama di situ ialah maradun, ya, cerita tentang maradun. Sebab itulah dia mengambil status yang marfu', ya. Dan akhir sekali ciri kepada kata nama ialah majrur. Majrur ni dia pun dalam status dia dalam keadaan terikat, ya. Dia terikat oleh kalimah-kalimah lain yang mengikatnya supaya dia menjadi mengambil i'rab yang majrur, kan, yang biasanya ditandakan dengan baris bawah, ya, tetapi tidak semesti, ya, kerana ada kalimah-kalimah kata nama yang tidak boleh ditukarkan dan tidak boleh letakkan baris bawahnya, ya. Yang pentingnya kita nak memahami konteks dia, kedudukan dia dan status dia di dalam kalimah tu, ya. Itu sebagai imbasan semula kalimah semalam maradun. Kita sekarang ni pergi kepada faza dahumullahu marada, ya. Faza dahumullahu marada. Apa kita buat? Kita gunakan leksi logot. Ustaz, Ya. i'rab ni marfu' mansub majrur dengan majzum kan? Ada lagi satu. Tak, untuk kata nama tak ada majzum. Oh, okey. So majzum not applicable untuk isim. Sekarang ni kita nak membahaskan ismun, ya. Kalau kita membahaskan fa'lun, barulah masuk majzum, dia tak ada majrur. Jadi untuk kalimah ismun ada 3, marfu', mansub dan majrur. Kalau kalimah fa'lun dia ada 3 juga, marfu',
mansub, majzum. Itu beza di antara kalimah kata nama dengan kata kerja. Marfu' tu yang dikenalkan sebagai nominatif ya Ustaz? Ya, untuk isim dia nominatif. Tapi untuk fi'lun dia lain. Dia bukan nominatif. Oh. Ya, status dia ialah kalau fi'lun, status perbuatan yang sedang berlaku dan berterusan berlaku. Ya, so kita kena faham juga. Fi'lun status dia berbeza dengan ismun. Ismun tu dia nominatif. Dia berdikari. Dia subjek utama dalam ayat tu. Itu untuk ismun. Maksudnya Dr. Tapi Maradun ni dia dengan mengambil marfu' kerana dia mubtada' muakhir ke? ya, dia subjek utama ni. Ya, subjek utama ya sepatutnya dia letak kat depan. Maradun fi qulubihim, tapi kadang-kadang ayat juga meletakkan mubtada' tu selepas, ya, selepas sini fi qulubihim ni sebenarnya khabar dia, ya, khabar mutaqaddimun. Dia khabar dia didahulukan. Dia ni sebenarnya mubtada' tapi mubtada' bawa ke selepasnya dipanggil mubtada' mutatakhirun. Ya, Maksudnya fi qulubihim tu syibih jumlah ke? dalam bentuk syibih jumlah. Dia seolah-olah macam ayat. Itu dipanggil syibih jumlah tu. Syibih jumlah juga boleh berfungsi sebagai khabar yang kepada mubtada'. So ini mubtada' dia, ini khabar dia dalam bentuk syibih jumlah. Kalau yang mansub dengan majrur tu dia sama ke dengan fi'lun? Mansub tu Lain juga. Mansub, lain juga. mansub untuk ismun ialah akuzatif. Dia terkesan oleh kalimah lain ke atasnya. Mansub untuk fi'lun lain pula. Sebab dia status kepada kata kerja. Ya. Kata kerja tu status dia ialah supaya dilakukan, supaya melakukan satu perbuatan yang belum berlaku. Marfu' dia sedang berlaku. Ya, tapi mansub kata kerja ni belum berlaku. Baru nak dilakukan. Itulah status mansub kepada fi'lun. Liya'lamu, supaya dia mengetahui. Belum lagi mengetahui. Itu mansub lah tu. Liyunzira, supaya dia memberi amaran. Ya? Belum lagi memberi amaran, tapi baru supaya, agar, baru nak melakukan perbuatan tu, dia kena mengambil mansub. Dan biasanya dia ada amil dia, iaitu lam ta'lil. Salah satu daripadanya ialah lam ta'lil lah yang menyebabkan status kata kerja tu mengambil mansub. Lepas tu fi'lun ada majzum, dia tidak ada majrur. So apakah status kerja yang majzum? Yang pertama, semua kata arahan mesti majzum. Ya, arahan, suruhan, permohonan, ya, larangan, semua tu akan mengambil status majzum. Sebab dia belum berlaku, ya, dia tidak berlaku, tetapi dalam konteks suruhan ataupun permintaan ataupun larangan. Itu semua kena mengambil majzum. I'rab yang majzum. Okey. Kadang-kadang dia juga dalam konteks perbuatan tu tidak berlaku. Memang tidak akan berlaku dan tidak akan berlaku selama-lama, juga mengambil bentuk majzum juga. Lam yalid wa lam yulad. Ya, ada kalimah amil lam tu membuatkan kalimah yalid mengambil majzum, sebab perbuatan tu memang tidak akan berlaku. Ya, memang tidak berlaku dan tidak akan berlaku, so dia juga mengambil i'rab yang majzum. Itulah bezanya i'rab kepada kata nama dengan kata kerja. Semacam contoh ni, man yaqulu ni, ini ada kata kerja lah ni. Lam baris hadapan menunjukkan i'rab yang marfu' kepada kata kerja. Jadi mana perbuatan ni memang sedang berlaku dan berterusan berlaku. Jadi maknanya
mereka yang di dalam ayat ni Allah nak menyatakan memang sentiasa berkata yang mereka itu telah beriman. Jadi perbuatan berkata itu adalah perbuatan yang berterusan berlaku. Itu sebab dia mengambil i'rab yang marfu'. Okey, so hari ini kita nak kongsikan seterusnya ya. Kita akan kupaskan fazadahumullahu maradha ni sekali ya, supaya kita melihat konteks ya, konteksnya di dalam ayat itu lebih berkesan ya, daripada kita melihat satu saja ya. Kita kena tengok konteks kalimah, jadi kita kumpulkan sekali, yang tu dipanggilkan kumpulan kalimah ya. Dia ada 3 sekali ni. Kita akan gunakan keyboard Lexilogos ya untuk menerangkan ni, dan kita tulis dia ya, so tuan-tuan, saya galakkan tuan-tuan untuk berlatih menulis ayat-ayat Quran tu supaya kita mahir dengan kalimah dan ayat-ayat itu ya. So dalam konteks ni fazadahumullah, kita gunakan Lexilogos ni untuk berlatih ya, untuk diri kita sendiri. Kalau kita nak berkongsi dengan kawan-kawan kita lain kali, kita boleh share screen, kita boleh tunjukkan Lexilogos ni, dan kita tunjukkan macam mana cara menulis ayat-ayat Al-Quran ya. Bagi mereka yang belum mahir, kita sebenarnya telah mengaturkan satu workshop untuk penggunaan Lexilogos ni ya, sampai tuan-tuan mahir pada 20 hari bulan Julai ni ya. Kita bagi 2 tarikh, 20 hari bulan ataupun 24. 20 hari bulan tu hari Khamis pukul 2.30 petang. 24 Julai hari Isnin 2.30 petang juga, salah satu. Tengok yang mana tarikh yang bersesuaian. Kalau tuan-tuan nak mengambil bahagian, nanti boleh mendaftar dengan kita. Kalau tuan-tuan ada dalam kumpulan kelas-kelas kita akan bagikan link pendaftaran tu. Kalau tidak, besok kita minta admin kita, Saudara Muzi, kongsikan dalam grup ni, dalam chat box ya, besok link pendaftaran untuk workshop ya. Kita buat secara praktikal nanti. Dan tuan-tuan mesti bersedialah mesti ada laptop ya, ataupun tab di mana boleh menggunakan Lexilogos ni, dan kita akan tunjukkan macam mana nak menggunakannya dengan baik ya. Okey, so hari ini kita tuliskan saja fazadahumullah, iaitu bermula dengan fa, baris atas dia mengambil zai, baris atas, dan diikuti dengan alif ya, lepas tu dal baris atas, ha baris depan, mim. Asal mim ialah apa ya? Asal mim ialah sukun, itu asalnya ya. Tetapi apabila dia bertemu dengan Allah ya, yang ada hamzah wasal dengan lam, kemudian yang kedua tu ditasydidkan dan dibaris ataskan ya. Lepas tu ha tu baris hadapan kerana dia adalah ha baris hadapan kerana dia adalah fa'il ya. Allahu tu kerana dia adalah fa'il kepada fazada ni. So apa yang berlaku sekarang, tuan-tuan lihat ya, sekarang ni ialah hum, asalnya ialah mim yang sukun. Tetapi apabila bertemu dengan lam yang sukun di dalam alif lam ta'rifah ni, lam kedua ni adalah lam sakinah ya. So ini pertemuan 2 huruf yang sukun ya. Jadi bila bertemu 2 huruf yang sukun, dia tidak boleh disebut. Yang ni tak dapat nak sebut, melainkan kalau dia dihidupkan dengan tanda. Dalam konteks ni, bila untuk isim dhamir hum ataupun kum ya, dia akan dihidupkan dengan baris dhammah ya. So sebab itu di dalam ayat tu mim tu menggunakan dhammah, sebab dia perlu dihidupkan ya. Kerana kalau tidak, dia tidak dapat nak sebut ya kepada Allah. Jadi dia kena hidupkan dengan baris dhammah. Jadilah
fazadahumullahu. Kalau dia sukun, dia tak dapat. Dia berhenti habis situ saja. Fazadahum saja. Tak dapat nak menyebut Allah tu dalam secara wasal. Ya, jadi kena sebut satu-satulah. Fazadahum Allahu. Dia terputuslah. Jadi untuk membaca dalam keadaan wasal, mim tu perlu disukun, ditukar kepada dhammah, ya. Jadi fazadahumullahu, okey, dia ada objek dia. Yang ni kata kerja dia, ini fa'il dia, ini objek yang pertama, kemudian dia ada objek yang kedua, ya. Itu terdapat dalam gabungan kalimah ni terdapat dua maf'ulun bih. Ini maf'ulun bih, kita panggilkan dia maf'ulun bih al-awwal yang pertama. Kemudian dia ada maf'ulun bih yang kedua, iaitu maradha. Jadi maradha tu ialah penyakit. So penyakit itu menjadi objek di dalam rangkaian kalimah tu, ya. Mim baris atas. Doktor, nak tanya doktor, masuk yang sukun yang kedua tu yang hamzah wasal tu ke doktor? Yang mim yang Tak. pertama tu sukun. Bukan hamzah wasal. Hamzah wasal ni gugur. Dalam pembacaan, ya, hamzah wasal gugur, dia tidak dibaca. So mim ni terus bertemu dengan lam yang sukun ni. Okey. Lam ta'rifah tu. Lam ta'rifah. Lam ta'rifah tu adalah lam sakinah, ya, dia sukun. Jadi bila bertemu dua sukun tu, yang pertama ni perlu dihidupkan. Okey. Okey, maradha ila ra baris atas dan dad bertanwin, dia sebab dia adalah dalam bentuk nakirah, ya. Dia nakirah tetapi dia ada objek. So dia kena mengambil baris atas. Tanwin baris atas. Bila kalimah isim yang mengambil tanwin baris atas, dia perlu diikuti dengan alif. Itunya maradha. Ya, maradha dia kalau dad bertanwin tanpa alif tidak boleh. Dia kena tanwin baris atas mesti diikut dengan alif sebab dia terlibat dengan hukum tajwid. Ya, masa membacanya dia terlibat dengan hukum tajwid. So dia kena mengambil alif di sini, ya, yang kita panggilkan hukum mad iwad. Ya, mad iwad apabila dia baca dalam keadaan waqaf. Sebab tu dia kena ada alif. So bila mad iwad, alif ni berfungsi sebagai alif mad dan dha ni dibacakan sepanjang dua harakat. Sebab tu dia kena ada alif tu, ya. Tetapi kalau membaca secara wasal, meneruskan pembacaan tu, alif ni digugurkan dalam bacaan. Dia tidak dia tidak berfungsi lagi. Dan dha tu dibaca dengan tanwin. Ya, tanwin kepada kalimah yang seterusnya. Dalam konteks ni kalau kita dia terus fazadahumullahu maradha dan terusnya tu ialah waw lah, iaitu waw ni, ya. Jadi kalau wasal dia kena dot ni tanwin terus bertemu dengan waw, dia melibatkan hukum mad, hukum idgham ma'al ghunnah dalam keadaan wasal. Kalau keadaan waqaf, dia akan terlibat dengan mad iwad, ya. Mad iwad ni mad yang ditukar ganti, ya, daripada tanwin kepada mad iwad. Mad iwad ni bacanya sepanjang dua harakat. Ustaz nak tanya Ustaz. Ya. Maradha ni dia bukan tanda sifat kan? Bagi dua tu. Yang mana? Maradha tu lah. Dia bukan sifat, dia objek. Dia objek kepada apa? Maradun tadi. Maradun ni jadi penyakit tu Allah tambah kat dia lagi-lagi. Itu Allah maksudnya. Dia ada penyakit dalam hati tu, jadi apa Allah buat? Allah tambah lagi penyakit itu, ya, disebabkan dengan akhlak dan pribadinya yang tidak menerima Allah tu, jadi Allah tambahkan lagi. Ya, fazadahumullah maradha. So dia adalah objek lah dalam kalimah ni. Jadi bila dia objek, dia kena mengambil status yang mansub.
Bila status mamsuk, dia ditandakan dengan baris atas. Kalau dia nakirah, dia bertanwin. Kalau dia tidak nakirah, itu isim ma'rifah, dia akan mengambil baris atas tanpa tanwin. Ya, macam ni lah. Anfusa ni dia baris mengambil atas, ya, tanpa tanwin. Tapi sini tanpa tanwin adalah disebabkan dia mudhaf, ya. Itu menunjukkan dia mamsuk, iaitu maf'ulun bih. Doktor, boleh tak kita katakan maradan tu isim tafdil? Isim tafdil. Isim apa? Tafdil. Tambahan. Tafdil. Ya. Tafdil. Tak, apa maksud isim tafdil? Tambahan. Isim tafdil bukan isim tambahan, ya. Isim jumlah tu. Isim perbandingan kan? Isim Perbandingan. perbandingan, Comparison, tafdil ni. Dan perbandingan tu boleh mengambil dua cara, sama ada superlatif ataupun komparatif. Ya, itu isim tafdil. Maaf doktor tanya. Okey. Untuk mengadakan dua maf'ul bih biasanya ada perkataan-perkataan tertentu. Adakah zada ni adalah satu perkataan yang memerlukan dua maf'ul bih? Tak semesti. Okey. Yang pertamanya dia memerlukan maf'ulun bih lah, ya. Tapi tak semestinya zada tu memerlukan, dalam konteks ni dia ada dua lah. Ada dua maf'ulun bih. Sebab kalau dalam macam perkataan aqta tu kena dua, kan? Macam perkataan aqta, dia kena ada dua maf'ul bih. Tapi kalau zada ni tak mestinya, bila ada zada mesti ada dua maf'ul bih lah. Dia dalam konteks ni dia ada dua lah, ya. Tapi tak dalam konteks ni, semestinya. ya. Tak semestinya. Okey, right. So kita cuba lihat apakah tiga ni dulu, lepas tu kita akan detailkan, ya, dalam mengenal setiap kalimah tu, ya. So kita cuba terangkan dalam bentuk peranan dia dulu, ya, ataupun jenis dia dulu. Jadi fazadahum ni kita boleh gunakan teks yang ni kita catatkan kat situ, ya. Fazada tu adalah fi'lun madhi. Okey, fi'lun madhi. Kemudian hum tu adalah objek dia, ya, objek pertama. Ya, so kita letakkan tu belah bawah sikit. Objek bahasa Arab dia lah maf'ulun bih pertama, ya. So untuk membantu kita kita boleh susun dia. Dan kita arrowkan dia lah. Bantukan dengan arrow. So fi'lun madhi tu yang ni lah. Fi'lun madhi. Kemudian ini objek dia yang pertama. Hum tu adalah objek yang pertama. Kemudian Allah tu ialah fa'il, ya. Fa'il kepada fi'lun madhi ni. So kita ambil teks lain dan kita letakkan kat sini fa'il. Fa'il maknanya apa? Pelaku lah. Bracketkan dia supaya kita faham pelaku, ya. Pelaku kepada perbuatan tu kita panggilkan dia fa'il. Okey. So, mungkin apa kita buat untuk penerangan ni, kita jarakkan sikit, ya. Jarakkan sikit kalimah ni.
arrowkan dia dulu, iaitu di sini kita masukkan arrow untuk Allah ni. Fa'il tu ialah Allah ya. Kalau kita nak bantu dia, kita boleh jarakkan sikit. Fazadahum ni, lepas tu kita jarakkan sikit Allah tu. Sekejap. So arrow ni kita betulkan sikit. Tu Fazada tu fi'lun madhi. Hum ni adalah objek yang pertama. Allah adalah fa'il kepada fazada tu, iaitu pelaku. Dan akhir sekali maradun ni juga adalah objek juga. So dia ada dua objek di situ. Kita letakkan nota yang seterusnya ialah objek kedua. Objek kedua. Doktor, Okay, dah kita arrowkan dia. Fazadahum ni dia ada 3 komponen ya. Fahum ni dia ada Fazadahum. dia ada 3 komponen lah. So dia ada kata kerja dia, fi'il dia ada masa sekali ya. Masa dia sekali. Jadi fazada tu masa dia ialah telah lah, sebab dia madhi. Maksud saya dia ada 3 kalimah dalam tu. Fa, za dan Betul. Fa ni kita kena masukkan komponen yang pertama, iaitu dia adalah dipanggil fa istighnafiyah ya. Harfun lah. Kita masukkan fa di sini iaitu harfun istighnafiyah ya. Istighnafiyah. Itu fa ataupun kita yang senang sekali kita ambil teruslah fa istighnafiyah. So, situ pun ada komponen tu, iaitu kita fa istighnafiyah itu fa tu lah, yang berarti maka. Biasanya dia berarti maka lah. Ya, lepas tu zada tu fi'il madhi dia, hum tu objek yang pertama. Allah ni ialah pelaku kepada zada tadi, dan objek yang kedua ialah maradun ya. Okey, sekarang ni dah terlebih masa, jadi kita berhenti di sini dulu dan kita akan sambung lagi besok untuk mengupaskan ya kalimah-kalimah ni satu-satu lagi. Hari ini kita simpan dulu dalam print screen. Yang ini saya akan kopikan dia dan simpan dalam Word sebab nak guna lagi besok. Kalau tidak kita kena type lah. So saya simpan dalam Word ni ya. Okay, Word di sini kita ambil yang worksheet ni. So yang ni kita boleh padamkan semua drawing tu dan simpankan dia. Okay, di hujung ni lah. Okay, so in case besok kalau nak jumpa, kita ada nak guna, kita boleh pakai lagi yang ni lah. Okay, cukup untuk hari ini. Kita akan sambung besok. Ya. Dan yang tadi pun kita telah simpan dia di dalam screenshot dan kita boleh gunakan untuk imbasan semula kerja hari ini, besok pagi, hari Khamis ya. Dan kita akan cuba habiskan pengenalan kepada 3 kalimah tu, termasuk dalam pembentukan kalimahnya nanti ya, insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.